Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada petang ini. Walaupun pada hari ini kita mula dengan kata pagi tadi, tapi Allah izin tak dapat kerana dalam ada travelling. Dan insya-Allah alhamdulillah pada petang ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk kita melihat satu tajuk yang berkaitan dengan musuh Islam, musuh Islam ataupun musuh orang-orang beriman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai mereka yang akan menyusahkan, mereka yang benci kepada orang beriman. Jadi bila benci kepada orang beriman ini, maka dia akan buat macam-macam lah kepada orang beriman ni, insya-Allah. Jadi kalau Allah izin, malam ini insya-Allah kita akan tengok macam mana. Kalau ada kesempatan kita akan buat satu sesi sambungan. Baik, yang pertama sekali alhamdulillah kita sama-sama mentauhidkan, sentiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu satu amalan yang perlu, yang wajib kita buat, terutamanya di akhir zaman. Kita perlu menjadikan diri kita ini benar-benar mentauhidkan Allah, iaitu kita menghubungkan kehidupan kita ini dengan segala yang berlaku dalam hidup kita ini, kita hubungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang kita rasa, yang kita fikir, yang menyentuh fizikal kita, mestilah kita sentiasa membina satu perasaan terikat dengan Allah. Kerana bila kita terikat dengan Allah, maka insya-Allah perkara tersebut tidak akan menjadi balak kepada kita. Kalau kita kata Nabi gambarkan kepada kita ajaban li amri muslim mukmin, keajaiban bagi orang-orang yang beriman itu. Bila diberikan kepadanya kebaikan, maka dia bersyukur. Bila diberikan kepada dia kesusahan, maka dia bersabar. Maka apa pun perkara yang berlaku pada orang mukmin itu baik, dua-duanya mempunyai kebaikan. Dan sebab itulah pada petang ini kita mulakan dengan kita sama-sama mentajdidkan syahadah kita. Macam mana mentajdidkan syahadah kita? Yang mula-mula kita mengucap dua kalimah syahadah dengan lidah kita, dan kemudian kita mengucap dengan pada masa yang sama dengan hati kita. Kita ikut sama. Dan kemudian selepas itu kita nak membayangkan, merasai dalam hati kita akan satu perasaan, iaitu perasaan bahawa kita ini kepunyaan Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang maha sempurna. Kita ni hamba Allah, kita ni bergantung pada Allah, kita ni tak ada apa-apa, dan tidak ada yang wujud melainkan Allah, tidak ada yang berbuat melainkan Allah, tidak ada yang mempunyai sifat-sifat dan nama-namanya melainkan Allah. Kita ni hanyalah hamba. Jadi kita rasa macam itulah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah. Kita ingin membincangkan tentang golongan yang akan menjadi salah satu daripada serpihan orang beriman, orang Islam di akhir zaman. Jadi orang Islam di akhir zaman, kita lihat semakin Dajjal mahu datang, semakin fitnah memuncak, semakin kita berhadapan dengan tentera-tenteranya yang nampak, yang tak nampak, yang tersurat, yang tersirat, maka kita akan melihat orang Islam akan berpecah kepada dua. Ini hadis Nabi SAW, mafhumnya, maksudnya yang dihurai oleh para ulama kita, bagaimana yang satunya golongan tu adalah golongan yang beriman, al-mu'min. Dan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak ada sedikit pun sifat munafik, nifak. Jadi Nabi kata, kenapa dalam hadis itu digambarkan tidak ada sedikit pun sifat nifak, sifat munafik kepada orang-orang yang beriman di akhir zaman? Kerana mereka duduk dalam tarbiyah. Mereka duduk dalam tarbiyah, mereka duduk dalam proses untuk mereka mentauhidkan Allah, berhubung dengan Allah. Bukan hanya berhubung dengan Allah, tetapi sebenarnya mereka mentauhidkan Allah, prosesnya. Jadi orang yang beriman, orang Islam, dia tidak akan jadi orang yang beriman yang tidak ada sedikit pun nifak di dalam hidup mereka itu, melainkan mereka itu melalui proses tarbiyah. Proses tarbiyah yang macam mana? Proses tarbiyah yang menyentuh hati mereka. Sebab hati ini perlu disentuh, perlu dirasai, perlu terasa. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran, Innallah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah nasib satu kaum itu ataupun manusia itu, melainkan apabila dia mengubah dirinya sendiri. Ini surah dalam salah satu ayat Quran, saya tak terlintas ayatnya. Jadi nak gambarkan di sini bagaimana keadaan Allah menggambarkan kepada kita, sebenarnya kuncinya ialah hati. Sebab tu hati kita ni perlu sentiasa kita perbaiki, perlu sentiasa kita tingkatkan. Perlu sentiasa kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita akan hanyut dengan tipu daya dunia, kan. Kita ingat kita dah okey dah semayang, dah puasa semua, rupa-rupanya hati kita ni masih terikat dengan dunia. Jadi ini kena halusi. Sebab tu kita kena halusi akan jiwa kita ini. Jadi nombor satu. Jadi Allah gambarkan juga melalui Rasulullah SAW bahawa yang Allah tengok itulah, yang Allah pandang tu hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu, fizikal kamu, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati. Jadi di akhir zaman orang Islam akan berpecah kepada dua. Sekarang kita dah mula nampak dah. Kalau kita melihat dengan basirah kita, melihat dengan pandangan iman kita, kita melihat dengan pandangan tarbawi, pandangan yang ada tarbiyah, kita akan melihat orang Islam dah mula dah berpecah. Bukan kepada pengakuan dia, bukan keluar Islam ramai-ramai, bukan jadi orang kufur ramai-ramai, saya masuk Kristian, saya masuk Hindu, bukan begitu. Bukan, tapi dia punya sifatnya, dia punya pemikirannya, dia punya perbuatannya, dia punya amalnya, dia punya syakhsiyah, maknawiyah dia, kepribadian yang tersurat, yang tersirat. Yang tersirat ni maknanya hakikatnya dia meniaga bukan kerana Allah, dia meniaga kerana nak dapat dunia. Dia belajar bukan kerana Allah, dia belajar kerana nak dapat pangkat. Dia bekerja bukan kerana Allah, dia bekerja supaya dia dapat sesuatu yang hebat, orang panggil dia hebat, glamour dan sebagainya. Jadi ikatan tu bukan ikatan iman, bukan ikatan kita kata akhirat, tetapi ikatan tu ikatan dunia. Kita bersahabat ni sebab sama-sama kita buat projek. Kita buat projek sama-sama, sebab itulah kita bersahabat. Projek apa? Projek nak lepaskan diri pada hutang. Jadi kelirunya apa? Dia kata kita nak bebas hutang. Nabi kata suruh kita bebaskan daripada hutang, kena buat apa-apa buat supaya keluar daripada hutang. Kita yang berhutang. Kita yang tak rancang ekonomi kita sehingga kita berhutang. Kita yang hidup mewah-mewah supaya berhutang. Tapi akhirnya kita pelangkap. Maka dia kata kita kena bekerja keras. Sehingga pernah ada satu pandangan, ini fatwa daripada pelajar-pelajar UIA yang saya golong kepada sesat lah. Bismillah.
Saya golongkan sebagai sesat. Apa dia? Bulan Ramadan, kita kena pergi jumpa pertemuan-pertemuan MLM untuk kita mendapatkan duit supaya kita dapat boleh jual produk kita, supaya kita boleh dapat satu yang elok dan hebat, boleh dapat satu yang hebat yang elok, boleh jual produk-produk kita ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan supaya kita boleh terlibat dengan perniagaan supaya apa? Supaya kan kita dapat bayar hutang kita. Dia kata macam itu. Tapi sembahyang tarawih macam mana malam Jumaat Ramadan ni? Sembahyang tarawih sunat, bayar hutang tu wajib, dia kata. Jadi kita kena tinggalkan sembahyang tarawih. Tak payah sembahyang tarawih, tak apa. Malam-malam kita fikir macam mana nak saya boleh dapat perniagaan yang berjaya. Perniagaan yang berjaya. Jadi sampai peringkat kita pergi meeting perniagaan tu lebih lagi daripada solat, lebih lagi daripada tarawih. Sembahyang tarawih pun jadi huru hara. Ini semua adalah tipu daya orang-orang munafikin. Orang munafikin ni maknanya sifat dia ni dalam hatinya itu iman dibelakangkan, akhirat dibelakangkan. Segala yang dilakukan dia nampak kepentingan dunia je. Apa yang dapat ke dunia? Dunia dapat duit, dunia dapat orang, dapat glamour, dapat populariti, dunia dapat sesuatu yang kita kata keseronokan, kemewahan. Jadi yang akhirat terlupa bahawa akhirat itu lebih penting. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama dan lebih penting dan lebih baik dan lebih utama. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Terlupa. Baca surah Ad-Duha. Lupa. Kenapa? Kerana arus yang ada ialah arus munafikin. Arus munafikin. Arus orang yang hidup bersama dengan luarnya nampak Islam, dalamnya sebenarnya terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita tengok hari ini Nabi gambarkan kemuncak fitnah. Disebut ad-duhaima. Ad-duhaima ni apa? Fitnah gelap gelita, tak nampak, tak perasan kita ni kena uji, kena fitnah, tak perasan. Sehingga akhirnya kita ingat kita ni okey dah, tapi rupa dalam fitnah. Sehingga Nabi kata apa? Sampai satu waktu orang beriman, siangnya beriman, petangnya kafir. Petangnya beriman, siang besoknya tu kafir. Jadi kata Nabi SAW apa? Maka kamu tunggulah Dajjal akan keluar petangnya, malamnya atau esoknya. Mana Dajjal keluar sangat. Tunggu dah, sungguhlah. Jadi ketika itu iman boleh keluar masuk macam tu je. Iman boleh keluar masuk macam tu saja. Dan sehingga akhirnya pada masa itu apa berlaku? Maka orang Islam akan terpecah dua. Yang pertama golongan mukmin, kata Rasul SAW. Mukminin orang yang beriman, yang tidak ada sedikit pun nifak, tidak ada sedikit pun sifat munafik. Dan yang kedua golongan munafik, tidak sedikit pun ada iman, sikit pun tak ada iman walaupun di Islam. Nabi tak sebut golongan kafir, Nabi tak sebut dia murtad. Golongan murtadin, orang-orang yang keluar daripada Islam, Nabi tak sebut. Nabi sebut munafikin. Siapa munafikin ni? Orang yang tidak ada iman walaupun sedikit. Siapa dia golongan orang-orang yang mukmin? Orang yang tidak ada nifak, munafik walaupun sedikit. Jadi Nabi gambarkan siapa ni? Orang ni. Golongan ni siapa ni? Golongan ni ialah golongan orang yang berduduk dalam tarbiyah. Sama ada tarbiyah Islam yang mendekatkan dia dengan Allah, dengan Islam, dengan Quran, ataupun dia duduk dalam proses tarbiyah jahiliyah. Sekarang dia boleh semayang, boleh puasa, boleh baca Quran, tapi bila sampai dekat keadaan dekat-dekat Dajjal nak keluar, imannya terhakis, sedikit terhakis. Islamnya terhakis, sedikit terhakis, akhirnya tidak sedikit pun ada iman, yang tinggal hanyalah sifat-sifat munafik. Munafik ni apa? Luar nampak Islam, luar nampak sembahyang, luar nampak berpuasa, luar nampak bergerak, berdakwah, tapi rupa dalamnya dia dakwah bukan pada Allah, dia dakwah kepada diri dia. Dia dakwah kepada dunia. Dia nak gunakan dunia untuk kepentingan dia. Dia menunggang dakwah, dia menunggang kita kata jamaah Islam, dia menunggang kan kita kata umat, sahabat-sahabat dia menunggang untuk mendapatkan apa yang ada dalam hatinya. Itu adalah sifat-sifat nifak. Jadi sekarang belum sampai lagi. Dia akan sampai bila nak dekat-dekat dah. Mungkin Dajjal nak keluar sehari, Dajjal nak keluar semalam,
ataupun besoknya, kan, masa ketika itu berlakulah dua golongan. Kita akan menuju ke situ, iaitu orang yang mukmin, duduk dalam tarbiyah, tidak ada sedikit pun sifat nifaq, sifat penipu, kan, kufur dalam hati. Dan orang-orang yang munafik pula, tidak ada sedikit pun iman. Kita akan melihat, dah nampak dah. Dah mula nampak. Kadang-kadang namanya dia kata ini dakwah, ini kebaikan, tapi rupanya hatinya berhajat kepada dunia. Hatinya berhajat kepada apa yang digambarkan sebagai kemewahan, keuntungan duniawi. Jadi ini perkara yang bahaya. Jadi sebab tu kita hari ini nak kena sensitif dengan tarbiyah kita. Nak kena sensitif dengan perkembangan, peningkatan diri kita. Islah kita ni. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, suasana kita hari ini, yang pertama sekali, suasana orang-orang yang berada di dalam keadaan yang kita gambarkan yang selamat tadi, ialah dia berada dalam keadaan islah. Ini hadisnya. Hadisnya lebih kurang sama. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatulal lil ghuraba fatubu lil ghuraba. Dan Islam bermula dengan keadaan dagang ganjil asing, maka dia akan kembali dagang ganjil asing. Maka fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Siapa dia ya Rasulullah? Wa man ghuraba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata alladzina yaslihun. Nombor satu, merekalah orang-orang yang mengislahkan diri dia, memperbaiki dirinya. Ketika mana? Ketika manusia lain dalam keadaan rosak. Fa iza fasadan nas, manusia lain dalam keadaan rosak. Dan dalam hadis yang lain yang sama, tapi di ujungnya Nabi kata apa lain, iaitu mereka yang bersama dengan kelompok, dengan jamaah mukminin, jamaah yang diberikan kemenangan, iaitu taifah mansura, dan mereka mengasingkan diri daripada jamaah munafiqin. Ini maksud hadis. Mengasingkan diri daripada jamaah yang merosakkan iman, yang hanya fikir pasal bisnes saja, yang hanya fikir pasal dunia saja, yang hanya fikir pasal pangkat saja, nak menang. Siapa nak menang ni? Siapa nak menang ni? Hanya fikir tentang untung saja, untung dunia. Alasannya nak bayar hutang. Alasan. Contohlah, ni contoh sebut kat sini. Jadi Nabi gambarkan ni dua sifat orang yang fatuba lil ghuraba tadi, mereka yang beruntung tadi, iaitu yang pertama al-islah, mereka melaksanakan al-islah. Yang kedua, mereka bersama dengan al-jamaah taifah mansura, jamaah yang hidup bersama dengan perjuangan. Bukan jamaah biasa, bukan setakat persatuan Islam, persatuan penduduk Islam, tapi tak ada buat dakwah pun, tak ada buat tarbiyah pun, tak ada berjuang pun nak menegakkan Islam. Namanya Persatuan Islam. Persatuan Islam. Seteruskan kan, contohnya ada nama Islam, tapi tak ada buat dakwah, tak ada buat tarbiyah, tak ada buat jihad perjuangan, tak ada. Dia hanya sekadar buat satu aspek saja. Ataupun jadi ahli je. Kita ingat jadi ahli cukup dah. Tak, dia bukan jadi ahli, dia bukan masalah ahli. Dia sebenarnya masalahnya ialah kita bersama dengan proses JDT, proses jihad, proses dakwah dan proses tarbiyah. Bersama. Bila bersama tu baru hati kita disentuh, fikiran kita disentuh, barulah kehidupan kita, syakhsiah kita, kepribadian kita menjadi kepribadian yang kuat. Yang kuat. Di sini kita lihat bagaimana keadaan cukup menyedihkan. Saya sebenarnya bila saya tengok keadaan di luar, di dalam, di mana-mana sahaja, maka timbul satu perasaan cukup sedih. Kerana manusia tertipu dengan musuh-musuhnya. Tertipu dengan musuhnya. Terutama dalam keadaan sekarang, kita berada dalam keadaan golongan-golongan yang ruwaibithah. Ruwaibithah ini golongan-golongan yang jahil. Yang jahil ni bukan maknanya tak ada ilmu, tak ada sains, tak ada matematik, tak ada engineering, tak ada accounting. Bukan. Jahil ni mereka yang jahil dengan Allah. Tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Bila sebut nama Allah, hati tak rasa apa-apa. Allah, Allah, tak rasa apa-apa. La ilaha illallah, kita tak rasa apa-apa. Hati kita tak rasa berdebar.
Hati kita tak rasa ada satu getaran iman, tak rasa. Ini golongan yang ada pada hari ini. Majoritinya macam tu. Sehingga tak takut melakukan maksiat, tak takut melakukan mungkar. Malahan tak takut menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan gini arus yang ada yang dibina oleh Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Kita tak perasan. Kita ingat Dajjal ni besok dia datang, dia giant besar, dia jadi hebat, dia boleh magic semua. Kita nampak dengan mata kita macam itu, macam tengok cerita. Jadi Dajjal lebih halus lagi perancangannya daripada apa yang kita fikirkan. Yang kita fikirkan, kita boleh elakkan diri kita. Boleh selamatkan diri kita. Walaupun kita tidak mengikuti tarbiyah. Walaupun kita tidak mengikuti kerja-kerja dakwah. Walaupun kita tak kenal pun dengan orang yang beriman, yang sadiqin. Mereka yang siddiq, mereka yang betul-betul benar pada jalan Allah. Ini kita kena ingat. Kita ingat tak apa, macam itu tak apa. Cukup dengan sekadar kita melihat kawan-kawan kita NGO, kita mempakat NGO. NGO pun ada banyak macam NGO ni. Saya minta maaf, saya nak sebut kat sini. Semalam saya terlihat satu kelompok NGO yang menyatakan sokongan mereka kepada Yang di-Pertuan Agong. Nak duduk buat bantahan ataupun bukan bantahan, sokongan kepada Yang di-Pertuan Agong. Apa dia? Supaya mengekalkan kerajaan perpaduan. Sokong Agong supaya mengekalkan kerajaan perpaduan. Saya bukan nak cakap kekalkan bagus, tak kekalkan bagus, tak. Saya bukan nak lawan ke, nak sokong ke, tidak. Saya nak menyebut kat sini, kita bimbang apabila kita menyokong pada satu pandangan yang bersifat politik, dan politik itulah politik demokrasi. Politik demokrasi ni politik kepartian yang masing-masing ada pandangan masing-masing. Kita berkeras dengan pandangan kita. Kita tidak berkeras dengan asas kepada Islam. Apa asas Islam? Al-iman, al-ukhuwah, itu asas. Kan, al-iman, al-ukhuwah. Kemudian at-tarbiyah, mendidik diri, al-islah, mendidik diri. Itu semua asas-asas al-Islam, asas sunnah. Ad-da'wah, kita menyeru kepada Allah. Itu semua asas-asas dalam Islam. Tapi kita tidak berpegang dengan itu. Kita tidak berpegang dengan asas-asas Islam, yang kita berpegang dengan slogan-slogan, tema-tema, visi dan misi yang dibuat oleh semasa, isu semasa. Apa isu semasa ini? Ada dua kelompok. Yang pertama kelompok nak bina kerajaan perpaduan. Yang pertama lagi satu kelompok tak puas hati, tak nak kerajaan perpaduan. Maka kita pun cakap kita sokong ni. Yang saya bimbangkan ini bukan sokong-sokong tadi. Yang saya bimbang ialah kita membelakangkan al-iman, kita membelakangkan al-ukhuwah, kita membelakangkan at-tarbiyah wal islah, kita membelakangkan ad-da'wah, kita membelakangkan al-jihad, kita membelakangkan Islam. Sehingga akhirnya kita bertembung sesama kita. Kita berpecah sama kita. Dan ini pun yang dirancang oleh orang-orang golongan munafikin yang berada pada zaman kita ini. Jadi pada zaman kita ini kita kena faham. Jadi kita sebenarnya ada arus sekarang ni. Satu arus membentuk al-iman, al-mu'min. Mu'min as-sadiq, mu'min yang benar. Ada satu pula arus yang membentuk al-munafiqin. Munafikin as-sadiq, munafik yang benar. Yang benar-benar munafik, munafik hakiki. Jadi ada dua arus sekarang ni. Depan kita ni ada dua arus. Sebab tu Allah gambarkan dalam Quran, wa hadaina hun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Yang pertama al-Islam hakiki. Hanya satu lagi Islam bercampur-campur. Bercampur-campur. Apa campur-campur? Dengan ulama-ulama, dengan para duat, kita boleh bersama-sama. Kita boleh dengar cakap dia. Kita boleh baca selawat. Kita boleh baca ayat Quran. Tapi dengan grup-grup, kan, pemaksiat, pemungkar, penzina, peliwat, LGBT, kita bersama juga. Kita sokong juga. Kita ikut juga. Ini maknanya kita mencampur adukkan antara al-haq dan batil. Sedangkan Allah gambarkan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan antara al-haq dan batil. Jadi kita campur. Jadi mencampur adukkan ini adalah proses untuk menjadi munafikin.
untuk menjadi munafik hakiki. Orang munafik yang sebenar. Jadi munafik hakiki ni, kita mula dengan mencampur adukkan apa yang ada dalam Islam, al-haq, dengan apa yang ada dalam agama-agama lain, al-batil. Kita bila campur adukkan itu, tidak kembali kepada Quran, tidak kembali kepada hadis yang sebenar, maka kita menuju proses kita untuk menjadi orang-orang yang munafik. Dan munafik ini, dia akan berjalan sehingga sampai satu peringkat, mereka akan tak ada iman langsung. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Jadi proses ada dua sekarang ni. Dan bila Dajjal keluar, dia membersihkan. Apa kata Rasulullah? Tahukah kamu yaumul khalas? Tahukah kamu apa maksud yaumul khalas? Hari pembersihan. Hari pembersihan. Hari penentuan. Yaumul khalas. 3 kali Nabi sebut pada sahabat-sahabat. Maka sahabat-sahabat kata, Allahu Rasul A'lam. Hanya Allah dan Rasul yang maha mengetahui. Maka Nabi mengatakan, Yaumul Khalas itu adalah hari ketika mana Dajjal mengisytiharkan dirinya. Dia keluar, dia tampil ke depan sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai Rasul, sebagai Tuhan nanti selepas itu. Maka pada hari itu, iman manusia dibersihkan. Dibersih macam mana? Yang mukmin akan menjadi mukmin yang sebenar. Tidak ada sedikit pun nifak. Tidak ada sedikit pun sifat munafik. Yang munafik, dia akan menjadi munafik yang sebenar. Tidak ada sedikit pun iman. Ini proses menuju kepada keluarnya Dajjal itu, ialah proses di mana orang Islam dibersihkan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun sifat munafik. Orang munafik dibersihkan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun sifat iman. Sehingga menyebabkan terpecah kepada dua. Bila dah pecah dua tu, ketika itu Dajjal dah keluar. Bismillah. Dajjal dah keluar. Jadi nak sebut dekat sini, apabila Dajjal dah keluar dah, Dajjal dah keluar dah, maka masa itu jelas. Yang ini Islam tak? Nampak Islam. Ada janggutnya, ada kopiahnya, ada serbannya, ada baju-baju jubahnya, cakap pun ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Tapi hati sikit pun tak ada iman. Dan orang yang beriman pula, nampak macam tak ramai, macam sedikit. Maka tidak ada sedikit pun sifat nifak. Ya sebab itulah, sebelum sampai kepada saat itu, sebelum kita sampai kepada proses untuk menjadikan kita ini munafik, wa iyaz-billah min zalik, maka kita kena faham, kita kena kembali kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena duduk dalam tarbiyah. Tarbiyah ni kurang-kurang ada 3 rukun. Sekurang-kurangnya 3 rukun. Apa dia? Yang pertama, mesti ada murabbi misali. Rukun ni, rukun. Ni daripada huraian para ulama' haraki. Ulama' gerakan Islam. Yang bermula daripada gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada Osmaniyah, kerajaan jatuh las. Sampai kepada zaman kita hari ni. Nak duduk dalam tarbiyah, kurang-kurang ada 3 rukun. Yang pertama, mesti ada murabbi misali. Kita mesti ada seorang yang mendidik kita, yang boleh menjadi contoh kepada kita, yang boleh menjadikan kita kata role model, dengan takwanya, dengan imannya, dengan ilmunya, dengan al-wa'yun as-sahihnya, dengan kesedarannya yang sebenar, dengan takwanya. Kita kena ada orang yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Panduan, sebagai kita tengok dia boleh bantu kita. Dia ada ilmu, dia ada iman, dia ada amal, dia berjuang, tak takut dah. Dengan musuh-musuh tak takut dah. Kan, musuh mengancam dia. Kan, ada masanya dia dan sahabat-sahabatnya dikejar, ada masanya dia dan sahabat-sahabatnya dipenjarakan, ada masa dia dan sahabat-sahabatnya difitnah, ada masanya dia dan sahabat-sahabatnya diboikot, dipulaukan. Ada masanya ditangkap dan dizalimi. Ada masanya disakiti. Ada masanya dibunuh syahid. Jadi, murabbi misali ini adalah mereka yang duduk dalam tarbiyah. Dia bukan semua orang. Dia bukan orang yang dapat PhD, doktor melalui universiti. Bukan kata tak penting universiti itu. Penting.
Bukan kata PhD itu tak bagus. Bagus. Tetapi hakikat murabbi misali ialah seorang yang boleh menyentuh hati. Seorang yang boleh membimbing dengan kasih sayang. Seorang yang boleh memberikan ilmu yang dan kesedaran. Seorang yang boleh membawa, memandu, memimpin kepada satu perjuangan dan kebangkitan. Ini murabbi ni ramai. Tapi semuanya tidak macam yang ada di depan mata kita ni. Banyak yang jenis mengaku je. Jenis kutuk orang aja. Jenis terkata bagus-bagus. Kan? Jadi kita murabbi misali ini arkan al-ula. Rukun yang pertama dalam proses tarbiyah mesti ada contoh. Mesti ada tempat kita rujuk. Mesti ada tempat kita berbincang-bincang, bertanya, ada masalah. Ada masalah nak tanya macam mana masalah itu diselesaikan mengikut kacamata tarbiyah Islam. Bukan sekadar selesai aja, tapi selesai dalam kacamata tarbiyah. Dalam kacamata harakiyah. Gerakan Islam. Dan dalam kacamata fiqh. Dan kefahaman kita tentang tarbiyah, fiqhud dakwah, fiqhud tarbiyah, wa fiqhud jihad. Siasah harakiyah, siasah syar'iyah. Jadi semua tu ada belaka. Dia faham macam mana nak bergerak. Dia bukan setakat orang kata saya nak buat Islam, saya nak buat Islam, tapi dia pun tak tahu nak buat macam mana. Yang dia tahu nak buat Muslim Village saja. Nak buat Muslim Village saja. Masuk hutan mana kita beli tanah pakat-pakat Muslim Village. Setakat tu saja. Apa tu dah sampai situ, semayang pun tak jaga. Iman pun tak jaga. Ukhuwah pun tak jaga. Bukan maksud tak jaga, tapi tidak meningkat. Iman tak meningkat. Takwa tak meningkat. Dan ihsannya tidak meningkat. Tak kenal Allah dengan kenal yang hakiki. Tidak mengenali Allah, tidak mentauhidkan af'al Allah, tidak mentauhidkan sifat Allah, tidak mentauhidkan nama-nama Allah yang agung, tidak mentauhidkan zat Allah. Tak faham macam mana nak proses. Ini bukannya murabbi misali. Murabbi misali mestilah seorang yang dia menjadi contoh, menyentuh hati. Ada 4 sifat murabbi yang mesti kita faham. Yang pertama, dia sebagai seorang ayah dalam bentuk kasih sayang. Ada sayang, dia kena kasih, dia ada sayang dia. Dia bukan sebarang-sebarang. Dia tengok anak didik dia, dia tengok dengan pandangan kasih sayang. Dia tengok kelemahan, dia sedih. Dia tak sebut kelemahan orang tu. Kalau ada kelemahan pun tak sebut. Dia tak cakap bismillahirrahmanirrahim. Kecuali terpaksa aja. Terpaksa apa? Supaya nak menjaga jamaah, mungkin dia akan cakap. Nak menjaga organisasi, menjaga ukhuwah, menjaga maslahah jamaah, mungkin dia terpaksa cakap. Tapi kalau tak, dia tak cakap. Dia tengok, diam. Dia biar dulu, biar. Mudah-mudahan Allah rawat. Mudah-mudahan Allah baiki sifat anak-anak didiknya tadi. Maka dia pun tengok, perhati, dia doa. Dia doa. Dia akan doa anak-anak didik dia. Cuma anak didiknya itulah sama ada dia menyerah pada Allah, menyerah pada tarbiyah ataupun tidak. Kalau anak didiknya hatinya merendahkan diri kepada Al-Quran, Islam, merendahkan diri pada tarbiyah, sentuhan murabbi tadi, sikit aja pun dia dah dapat. Tak payah cakap, pandang pun dia dah nampak lah. Dah nampak lah. Saya ada pengalaman sekali, contohlah satu pengalaman saya sendirilah. Masa tu saya masih belajar lagi. Sekolah, bukan sekolah, di universiti. Saya ni antara orang yang banyak juga masuk persatuan pelajar. Persatuan pelajar universiti, persatuan pelajar, persatuan Islam masyarakat. Saya pernah juga Allah izin diamanahkan jadi amir kepada masyarakat Muslim di Troy, di New York. Pernah juga menjadi presiden kepada Muslim Student Association. Pernah jugalah. Banyak macam lah masa tu. Aktif sungguh lah. Kan? Suka seronok berpersatuan ni. Mungkin ada sedikit perangai-perangai atuk nenek dulu agaknya yang suka. Kan? Jadi satu hari itu memang saya rasa down sangat. Kenapa down? Sebab banyak masalah. Masalah ni orang nak masuk Islam tapi dia ada masalah dia sendiri. Dia masuk Islam, dia ada AIDS. Dia ada penyakit AIDS. Ini bukan orang Melayu kita, orang putih. Ada penyakit AIDS tapi nak datang sini masyarakat tak boleh terima. Masyarakat tak boleh. Macam mana ni? Orang baru masuk Islam, yang ini tak nak terima, macam mana nak cakap? Padahal yang ini orang besar-besar ni. Orang Islam yang semayang jaga semua. Dia datang masuk Islam, alhamdulillah semua suka. Tapi bila tahu dia ada AIDS, bila tahu dia ada penyakit-penyakit ni, semua pakat jauh. Takut. Saya fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Kan? Kita nak satukan umat, tak kira kau sakit apa. Tidak ada menjangkit dalam penyakit ni, kau nak takut apa. Yang bagi sakit ni Allah. Yang bagi ubat ni Allah.
Kenapa kita orang Islam nak takut sakit lebih daripada takut mati? Takut Allah. Kita bincang tengok, kemudian yang bagian perempuan-perempuan, budak-budak perempuan ada masalahnya. Bagian budak-budak yang macam-macam persekudukan, macam-macam masalah. Masa tu. Maka saya pun pergilah berjumpa salah seorang kan, syekh yang ada. Ketika itu jaraknya lebih kurang 200 km, 200 batu. Saya driving, naik kereta, driving seorang-seorang. Saya pergi. Ini salah seorang murabbi yang pernah menyentuh saya. Kan, salah seorang syekh daripada Iraq. Terpaksa keluar, melarikan diri. Dia dikejar oleh rejim Saddam yang nak bunuh ulama-ulama keluar. Pergi keluar ke sana, sampai kat sana. Assalamualaikum, dia sambut saya, peluk sebagainya. Duduk sebagainya. Depan dia ada makan minum, makan dulu, makan minum semua sekali. Makan. Kemudian dia tanya, kan, apa khabar? Kan. Saya macam nak nangis. Apa khabar? Macam nak nangis, kata. Banyak sangat masalah. Masalah ni, masalah tu, masalah macam-macam. Kan? Macam-macam masalah ni. Sebab dah jadi amir. Masa tu saya Allah amanahkan jadi amir untuk masyarakat Islam. Di Troy, New York dan Schenectady digabungkan. Terutama di kalangan pelajar-pelajar. Jadi saya pun kata, nak cakap lah. Saya nak sebut satu-satu masalah ni 1001 macam masalah. Dia tengok wajah saya, dia tahu saya ada masalah. Maka dia kata, apa dia kata? Kan? Kalau kita nak hidup senang ni dalam syurga Allah, senanglah kita, tak ada dah masalah, tak ada dah sakit, tak ada dah rasa dihina lah, tak ada dah rasa susah lah, tak ada rasa apa-apa. Ancaman tak ada dah dalam syurga, semuanya Allah angkat masalah. Dia tengok muka saya, dia dah tahu dah saya nak cakap masalah apa. Kemudian jawapannya cuma satu je. Dia kata, Nur Azman, dia kata, ya akh, dia kata, Nur Azman, wahai saudaraku, kan, Akhi Nur Azman, dia kata. Syekh tu kata, rendah diri dia panggil saudara. Dia padahal dia, subhanallah. Dia kata apa? Dia kata, sabar, dia kata. Sabar. Dia kata, sabar aja. Dia kata, sabar aja. Saya tengok dia kata sabar, saya tunduk. Saya cakap kena, alhamdulillah. Saya kata, semua masalah saya selesai. Semua benda yang saya nak sampaikan dia, selesai. Kenapa? Dia menyampaikan kepada saya satu perkataan yang mana itulah ubatnya. Itulah kuncinya. Segala yang Allah bagi kepada kita, ujian, segala yang Allah bagi kepada kesusahan, ancaman, segala perkara, bahaya, ancaman yang berdepan dengan seorang beriman, maka dia kata, dia cuma ingatkan aja, benda tu bukan tak tahu kita. Dan sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sabar, kuatkan sabar, ikat dirimu, warabitu, ikat diri kamu dengan perjuangan, ikat diri kamu dengan perjuangan. Ikat diri kamu dengan iman, ikat diri kamu dengan ukhuwah, ikat diri kamu dengan semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warabitu wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Moga-moga kamu boleh berjaya. Subhanallah, dengan satu perkataan sabar, saya ingat lagi, saya terdiam, saya fikir subhanallah, hilang, saya rasa lega. Saya rasa lapang. Seolah-olahnya semua yang saya nampak tadi, masalah masyarakat yang AIDS lah, masalah bergaduh pun ada. Suami isteri bergaduh. Orang Arab bergaduh. Kan, bergaduh ni kita jadi amir. Masa tu saya bujang lagi. Masa tu saya tak kahwin lagi. Nak selesaikan masalah orang yang dah berkeluarga ni. Masalah ni, masalah anak. Macam-macam masalah. Ni tak sebut masalah nak tengok anak bulan. Nak tengok anak bulan puasa tak puasa. Itu pun ada pandangan. Yang ini kata kita kena ikut Saudi. Saudi nampak. Yang ini kita kena ikut Malaysia. Kita ikut Malaysia. Yang ini kena ikut macam-macam. Pada masa tu. Nak ikut mana ni? Kita pula tak ada kemahiran nak tengok anak bulan, tak ada kemahiran. Masa tu lah. Kan, masa tu tak ada alat, tak ada apa. Nak tengok pun tak kerti. Kat mana apa sebagainya kan. Di kawasan tu lah. Dengan keadaan yang macam-macam. Jadi masalah nak tentukan hari raya, semua kita fikir masa tu sama-sama dengan sahabat-sahabat di sana.
Jadi bila dia sebut sabara, sabar, maka hilang semua kesusahan, hilang semua ancaman, hilang semua kesedihan. Hilang. Kenapa? Sebab masa itu sabar ni pada apa? Sabar ni hanya diikat oleh iman. Hanya orang beriman saja boleh sabar dengan sabar yang sebenar. Bila diikat dengan iman, maka pada ketika itu hilang semua. Saya kata, ya Allah, agungnya Engkau, hebatnya Engkau, besarnya Engkau, Allahu Akbar. Hati saya rasa lapang. Jumpa dengan Syekh, dia tak ada bagi ceramah panjang-panjang, dia kata sabar je. Jadi bila saya tengok, subhanallah, saya travel 200 batu tak jumpa dia. Di sana tak panggil kilometer, panggil batu. 200 miles driving alone. Pernah saya pergi sana naik bas, dua kali bas, naik bas 2 kali bas baru sampai. Dan kemudian lepas tu sampai solusinya pun macam gitu juga. Jadi nak sebut kat sini, orang yang beriman, segala yang berlaku dalam hidupnya bila diikat dengan Allah, kebijaksanaan Allah, qada qadar Allah, kesempurnaan Allah, hanya dengan perkataan sabar sahaja, maka dia boleh faham. Dia boleh faham, ya Allah, sesungguhnya Engkau uji aku supaya aku sabar, tingkatkan sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Allah nak uji kita sebab apa? Supaya kita sabar. Kuatkan sabar kita. Ikat diri kita dengan perjuangan. Ikat diri kita dengan ukhuwah. Ini murabbi. Murabbi misali dia boleh sentuh macam itu. Kita ada tak? Kalau tak ada, kita kena cari. Kena ada lah. Kalau dah ada, ya alhamdulillah, jangan kita lepaskan. Kalau dah ada, jangan lepaskan. Memang syaitan akan suruh kita lepaskan. Macam-macam lah. Dia suruh kita pening kepala lah. Dia suruh kita macam-macam. Dia bawa buruk-buruk. Padahal itu orang yang boleh mati. Jadi ayah. Murabi sifatnya ada 4 saya sebut. Yang pertama sebagai ayah. Ayah ni kasih sayang. Dia melihat dengan pandangan kasih sayang. Sedih. Nak sebut nama sahabat-sahabat yang ada masalah. Ada yang left group, tinggalkan group. Tak nak bersama dah. Kenapa? Ada selisih faham, tak sama pandangan, left group dan sebagainya. Ada yang memang di-leftkan. Kenapa di-leftkan? Adalah hikmahnya tu dan sebagainya. Ada, tapi bukan untuk supaya menjauhkan, tak. Nak buktikan sayang ni. Ada orang dia dah tak ada baru dia teringat. Dia ingat suami dia ada kat depan dia, dia marah suami dia, kan? Dia herdik suami dia. Isteri ada kat depan dia, dia herdik, dia marah, dia pukul. Tapi bila suami dah tak ada, bila isteri dah tak ada, bila ayah dah tak ada, mak dah tak ada, masa ketika itu baru dia rasa, ya Allah, rupanya aku ni melampaui batas. Bila anak dah tak ada, baru rasa, ya Allah, rupanya anak aku ni orang jahiliah dah ambil dah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan golongan mukmin, sebab memang hari ini diproses manusia itu nak menjadi yang beriman dan tidak ada sikit pun sifat nifak, ataupun menjadi munafik, tidak ada sikit pun sifat iman. Ini kita kena duduk dalam manhaj islah, sistem untuk nak islah diri kita. Jadi murabbi mesti ada sifat sebagai ayah atau ibu, kasih sayang. Yang kedua, sifat sebagai muallim, sifat sebagai seorang guru. Dia boleh mengajar, dia boleh menyampaikan ilmu, menjadi panduan. Dia mesti ada ilmu syariat, mesti ada ilmu syariat. Kalau tak sampai PhD pun kurang-kurang yang asas lah. Mesti ada. Kau tak nak bimbing kita macam mana? Nak bimbing kita macam mana? Mesti ada ilmu syariat, ilmu hakikat. Macam mana kita nak membersihkan diri kita? Macam mana nak membuang rawasib jahiliyah? Nak membuang karat-karat jahiliah, perangai buruk kita tu. Kita ada perangai buruk, kita ada sikap-sikap jahat yang Allah murka. Nafsu ammarah bisu, kita ada nafsu-nafsu yang melampau batas. Jadi macam mana nak bersihkan? Jadi dia ada muallim ni ada ilmu. Dia mesti dah melalui tarbiyah. Kalau dia tak pernah lalu tarbiyah, macam mana dia nak mentarbiyah orang? Tak boleh. Dia mesti melalui tarbiyah, dia mesti ada murabbi dulu. Dia mesti ada naqib dulu. Sebelum dia nak mula mentarbiyah, dia mesti dah ada dah.
Dia mesti dah mengikuti proses tarbiyah. Baru dia boleh mentarbiah orang. Ini muallim. Muallim. Jadi ilmu. Ilmu syariatnya, ilmu hakikatnya, ilmu tarikatnya, ilmu ma'rifatnya. Ini orang Melayu dia pecah-pecah dengan macam itu kan. Jadi kita kena ada semua. Dan kemudian yang ketiga, sifat murabbi ini ialah dia mesti ada kekuatan sebagai syekh yang boleh menyentuh hati. Boleh menyentuh hati. Boleh mengesani sesuatu kelemahan dan membeza dan memproses. Proses dengan cara yang beransur-ansur tadaruj, yang beransur-ansur. Dia bukan bagi semua. Dia bukan bagi semua, dia beransur-ansur. Kemudian dia meningkat sedikit demi sedikit. Dia seorang syekh. Sifat ketiga murabbi mesti dia ada kekuatan untuk menyentuh hati, membersihkan jiwa. Dia bukan hanya sekadar cakap ilmu je, boleh mengajar dekat masjid je. Mengajar tapi hati tak rasa apa-apa, seronok aja. Bila tanya apa enggak dapat tadi ceramah dengan ustaz tu? Oi, ustaz tu kata apa? Dia punya lawak dia ada 10 lawak aku kira. Yang pertama lawak isteri, suami isteri. Yang kedua lawak anak dan bapa. Yang ketiga lawak cucu dan datuk. Yang keempat, lawak ular sawa dengan harimau pun ada juga. Lawak kelima, sang kancil dengan raja pula. Macam-macam lawak ada. Yang keenam, lawak Bollywood. Dia pandai pula nyanyi apa ni. Bukan Hindustan lagi, Afghanistan. Gostan. Boleh. Sampai syaitan pun boleh. Lawak. Semua pakat lawak. Yang diingat lawak je. Jerit. Jerit macam tu kan. Semua terkejut. Bila dia jerit, semua terkejut. Dia kata... Tapi yang dia boleh lawak je. Lain tak dapat. Lawak je dapat. Ustaz tu buat lawak supaya kita tak tidur. Tiba-tiba yang kita dapat, lawak je. Point tak dapat. Apa lawak dia? Entah, aku pun tak perasan. Yang aku tahu, aku ketawa berdekah-dekah. Tengok ustaz tu menjerit sekuat hatinya. Aku terkejut. Nak terkutil pun ada, dia kata. Jadi kita tengok hari ni, dia bukan sekadar muallim. Dia bukan sekadar ada kasih sayang, dia mesti ada kemampuan membersihkan jiwa. Untuk merawat rawasib jahiliah, merawat karat-karat jahiliah. Kalau tidak, Dajjal akan masuk daripada jiwa yang kotor tadi. Kemudian yang keempat, sebagai komandan. Sebagai komandan tentera dalam indibat. Dalam mujahadah an-nafs. Indibat ni apa? Indibat ni disiplin. Dia kena ada disiplin. Dia kena ada ketaatan. Sami'na wa ata'na. Selagi dia tidak berlanggar daripada syarak, sami'na wa ata'na. Dia ada hak tu. Murabbi ada hak. Macam Rasul SAW, sahabat-sahabat melihat. Bila Nabi kata, kan satu peristiwa sahabat-sahabat datang, ada seorang sahabat dia pakai cincin emas. Tak tahu cincin emas tu tak boleh. Dia tak tahu. Nabi kata, pagi sini, ini dunia, ni bahan neraka. Dia ambil, Nabi campak. Jadi sahabat tu terasa tak boleh nak pakai cincin emas tu. Maka sahabat lain pun ambilkan cincin tadi nak bagi. Kamu tak payah pakailah, kamu pergi jual gunakan untuk nak beli apa-apa. Kan? Dia kata Nabi dah buang cincin ini daripada aku. Walaupun Nabi buang tu bukan Nabi tak suruh dia buang, tak, Nabi nak suruh dia jangan pakai. Nabi dah buang daripada aku takkan ambil apa yang Nabi buang daripada aku. Ini sahabat-sahabat. Dia ada sifat sami'na wa ata'na kepada murabbi dia. Ini dalam pada hari ini kita perlu ada sifat-sifat itu. Kenapa? Kerana kita sedang berperang. Sedang dalam perjuangan. Ada masanya kena cakap A lah dia. B lah dia. Tapi kena murabbi itu kena murabbi yang dalam tarbiyah. Bukan murabbi yang ada yang scammer. Sekarang ni ada banyak pula ustaz scammer dipanggil. Ustaz scammer, ustazah scammer. Kan? Apa? Luklak kan? Ustazah luklak kan? Ustazah tak minum susu. Macam-macam lah kedaran lagi ni. Susu apa saya pun tak tahu. Saya nak tanyalah tuan-tuan puan-puan. Kalau ada orang bagi galaran jahat, bodoh, lucu pada seseorang, janganlah kita sambut. Jangan kita sambut. Ustazah ni macam gini. Kalau betul pun, kalau sungguh pun, jangan sambut. Kenapa? Kita ingat kita lebih baik daripada dia, itu dah wujud. Kita kata, ini ustazah tak belajar, ini ustaz teruk, begini. Kita cakap
Tu mari kita rendahkan seorang tu, dah ada ujub dalam hati kita. Kita tak perasan kita ada ujub, silap-silap sembahyang kita pun Allah tak terima. Silap-silap sembahyang kita, puasa kita, Allah tak terima. Ada ujub, kita rasa kita lebih baik. Dapat sahabat datang kat kita. Ada seorang sahabat datang kat kita. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam, saya nak cakap kesian-kesian sini. Alah kau ni macam gini, cakap pandai gini-gini. Dia rasa diri dia lebih pandai. Kita rasa diri kita lebih pandai daripada sahabat kita. Tak nak dengar pun sipi-sipi je. Tak nak tunduk dengar. Kalau ada kebenaran, ambil. Tak nak. Tapi, kan, kita rasa kita lebih baik. Bila kita rasa kita lebih baik, kita duduk dalam perangkap syaitan. Namanya ujub. Namanya ujub. Bismillah. Tak apa, tekak kering sikit. Cakap dia. Namanya ujub. Kita rasa kita tak nak dengar cakap sahabat kita tu. Nampak lekeh, sahabat kita lekeh. Aku berada pihak benar. Kita rasa kita benar, dia salah, tu dah ujub dah. Dah ujub dah. Jangan main-main. Kita ingat tak apa, rupanya benda tu menghalang hidayah Allah. Hidayah Allah terhalang. Jadi kita tengok kat sini, dia mesti sifat-sifat murabbi, kan, macam itu. Jadi rukun pertama dalam tarbiyah ialah murabbi misali, menjadi contoh. Rukun kedua dalam tarbiyah mesti ada bi'ah tarbawiyah, ataupun bi'ah salihah, iaitu suasana yang boleh mendidik, suasana yang baik. Jadi dalam tarbiyah ni tak cukup dengan kita kata kita ada orang yang boleh murabbinya, tapi kita tidak ada suasana yang boleh mendidik kita. Suasana, apa maksud suasana tarbawiyah ini? Suasana yang boleh menyentuh hati kita untuk beriman kepada Allah, untuk meningkat kesedaran kita pada Allah, untuk meneruskan sabar dengan amalan soleh kita, untuk menghindarkan kita daripada dosa dan jahat, kemungkaran dan maksiat. Jadi ini bi'ah tarbawiyah. Dia suasana hati, bermula dengan suasana hati. Ayat ni suasana hati ni, Allah bagi balik ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bagi balik. Alhamdulillah. Jadi adalah kelemahan kita ni. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada diri satu kaum itu, pada diri seorang itu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia merubah apa dalam hati dia. Jadi pertama, zuruf tarbiyah itu saya kata bi'ah salihah. Kita panggil bi'ah tarbawiyah, suasana yang boleh mendidik itu, kan. Suasana mendidik itu ada 3. Satu dipanggil zuruf nafsiyah, suasana-suasana dalaman diri kita. Ni suasana dalaman ni kita kena tengok. Kadang-kadang ceramahnya bagus, murabbinya bagus, muallimnya bagus, syekhnya bagus, tetapi hati kita tak nak terima, tak nak tunduk, tak nak rendah. Kita rasa kita dah pandai dah. Itu bukan zuruf tarbawiyah. Hati kita tak boleh nak terima tarbiyah. Kita rasa kita dah ada. Ustaz ni asyik cakap ni je, asyik cakap pasal akidah je, asyik cakap pasal mentauhidkan Allah je. Hati tu je tak ada cara cerita lain. Kita lah yang best-best sikit. Macam mana kedudukan agung dalam sistem demokrasi ni. Macam mana kedudukan PM ke-10 ke. Apa kerja menteri-menteri kita ni. Ceritalah sikit. Kan? Macam mana ustazah tak minum susu ni. Macam mana cerita kisah kita, cerita benda pelik-pelik sikit lah. Boleh terbang pergi ke Mekah, kan, contohnya. Ini cakap pasal syahadah aja, cakap pasal hubungan dengan Allah, cerita pasal iman, akidah aja. Kita rasa kita dah tahu. Aku dah tahu dah, ni aku nak benda yang pelik-pelik sikit. Pernah seorang sahabat Nabi SAW jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi panggil, ya kenapa? Ya sahabi. Wahai sahabatku, kenapa? Ya Rasulullah, ajarlah aku. Ajarlah aku dengan apa dia panggil, ilmu yang pelik-pelik. Nak boleh lipat zaman, lipat masa. Orang lain buat berjam-jam, kita buat sekejap je. Orang lain baca Quran, nak habiskan satu Quran 30 juz tu, makan masa 1 bulan. Kita habiskan baca Quran 30 dengan bacaan yang elok, tartil, taranum dan sebagainya. Baca elok-elok, boleh baca dalam masa, kan, 1 jam. 1 jam habis 30 juz.
Wah, macam mana kamu baca? Allah lipatkan masa. Ini semua Allah bagi. Allah nak bagi, siapa nak bagi. Lipat tempat. Kan? Lipat makan, tempat. Tempat dia apa pula? Dia nak pergi Mekah. Kan? Lepas tu, kan? Dia nak pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dia baca pop tu dekat depan Kaabah. Terus dia kucup ayat apa ni? Hajar Aswad. Walai sampai beratur dia di situ. Tiba-tiba dia jalan semayang. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pop ada kat Malaysia balik. Ya Rasulullah, ajarlah aku ilmu yang pelik-pelik ni. Kata Nabi, kata sahabat Nabi ni, minta. Ilmu pelik-pelik ni, ilmu yang hebat-hebat ni. Aku boleh terbang sana, terbang sini. Jalan atas air. Aku boleh buat A, B, C. Boleh ada karamah dan ma'unah. Boleh ya Allah. Ya Rasulullah, ajarlah aku ilmu yang pelik-pelik. Nabi senyum. Sahabat-sahabat semua pun nak dengar juga. Apa dia ilmu pelik-pelik ni? Ada sahabat tanya ni. Sahabat datang jumpa Nabi nak minta ilmu pelik-pelik. Ilmu yang hebat-hebat. Bukan sihir. Ilmu. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu kata apa? Sesungguhnya ilmu yang paling hebat ialah ilmu mentauhidkan Allah. Ilmu mengenal Allah. Mentauhidkan Allah. Sehingga kamu kenal Allah. Sehingga akidah kamu mantap. Iman kamu betul-betul padu. Tak ada syak zan dan waham. Tak ada. Syak zan dan waham tak ada. 100% yakin itulah ilmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu hayati, kamu pelajari, kamu betul-betul lalui tentang ilmu mentauhidkan Allah, maka insya-Allah Allah akan bagi kepada kamu ilmu pelik-pelik yang kamu tak pernah nampak, tak pernah dengar. Sahabat pun senyap diam. Ya Allah, rupa-rupanya ilmu paling hebatnya lah ilmu beriman pada engkau. Kenal Allah, ma'rifatullah. Berhubung dengan Allah, tu paling hebat ilmu. Maka dengan ilmu mentauhidkan Allah, bila kita mentauhidkan Allah, akidah kita mantap, bersih, maka Allah akan datangkan ilmu lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni macam silat. Silat datang Tuan Guru. Hari ni saya jumpa dengan beberapa orang guru silat. Jenis-jenis macam lah. Silat harimau lah, silat singa lah, silat kucing lah. Macam-macam silat ada. Silat terbang, silat tak terbang, semua ada. Maka salah satu masalah silat ni ialah anak-anak muridnya semua ni, kan, dia nak silat yang hebat-hebat ni. Kan, kena tetak kebal, tak apa ni, parang tak boleh masuk kat badan kita. Tembak tak mati, kan. Dia nak silat macam tu. Boleh tolak macam ni, terpelanting orang, kan. Boleh bagi syarat macam ni, orang jadi patung, kan. Orang nak pukul jadi patung macam tu, kan. Dia kata anak-anak muda kita nak ilmu yang hebat-hebat. Ilmu yang hebat-hebat ni maknanya ilmu luar biasa ni lah, yang kebal lah, yang boleh terbang lah, yang macam-macam lah, yang boleh jadikan parang terbang lah, kan. Saya ada jumpa seorang ni, dia kata, Ustaz tahu ke selempang merah? Selempang merah, ilmu selempang merah. Ni apa namanya? Kiai Soleh selempang merah. Kan? Tahu tak Ustaz? Saya pun kata dengan dia, ayah saya dulu belajar selempang merah. Waktu tanya, ayah Ustaz Kiai Samsudin ke? Kiai Samsudin yang tiara tu. Ulama tu. Dah, ayah saya bukan Kiai Samsudin saja. Tak ada Kiai. Allah Akbar. Ayah saya Muhammad Samsudin. Tak ada Kiai Samsudin. Tak ada. Bukan Kiai, Muhammad Samsudin. Jadi Ustaz ni bukan anak Kiai Samsudin lah. Bukan. Saya anak Muhammad Samsudin. Nur Azman bin Muhammad Samsudin. Ustaz, macam mana ada tak ilmu boleh terbang, ilmu boleh macam mana kan? Saya kata, saya tak belajar. Ayah saya dulu lah kot ada belajar juga. Dia polis. Ayah saya polis. Kan? Jadi masa 13 Mei 69 tu memang dia jadi ketua lah, antaranya ketua tu. Kan? Tapi lepas dia tahu ilmu-ilmu tu, dia tak bagi anak dia ajar. Saya dia tak bagi belajar. Nak belajar taekwondo ke tai chi yang gerak perlahan pun tak bagi. Jangan belajar tai chi yang gerak macam tu, gerak slow pun tak bagi. Apa lagi nak belajar silat lincah sungguh. Silat lompat-lompat tak ada, tak boleh. Abah tak bagi. Jangan belajar silat. Engkau belajar silat, nanti engkau jadi takjub dengan diri engkau. Engkau jadi takbur dengan diri engkau. Engkau sombong, kau pukul orang pula. Engkau jangan belajar. Ni orang yang dah belajar ilmu silat ni, dia kata jangan anak dia jangan belajar. Akhirnya jadilah kita belajar silat langkah 1000 je. Saya adalah silat langkah 1000.
Kalau nak belajar boleh, insya-Allah. Tapi sekarang ni tak sampai 1000 kot langkahnya. Dah tinggal beberapa langkah je. Dah tak fit. Jadi nak sebut kat sini, kita nak kena ada sesuatu yang kita nak faham. Bi'ah yang menyentuh hati kita, yang mentauhidkan Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita kenal perbuatan Allah, af'al Allah, kita kenal sifat Allah, nama Allah, kita kenal zat Allah, kenal. Sehingga kemudian selepas kita kenal, kita mentauhidkan pula. Bila kita mentauhidkan apa yang ada pada Allah itu, sifatnya, zatnya, namanya, af'alnya, itulah dia ilmu terbaik. Ilmu yang terbaik. Lepas hati yang lain semua akan datang. Allah akan bagi kasyaf, mukasyafah. Allah akan bagi kita ada kasyaf, akan bagi kita ada ilmu min laduni, ilmu ilham. Ilham, Allah bagi ilham yang baik. Allah bagi fizikal kuat. Kalau Allah nak bagi kuat kita jadi. Tapi belajarlah tauhidkan Allah dulu. Ini maknanya kita nak kena faham, dia mesti ada disiplin. Dalam rukun tarbiyah mesti ada disiplin. Dia bukan main kacau bilau macam gitu. Jadi sebab tu dia ada sifat-sifat komandan. Sifat-sifat komandan. Jadi rukun tarbiyah tu ada bi'ah salihah, bi'ah tarbawiyah. Yang ketiga, manhaj yang sahih. Ini sebenarnya demi turutan ni, yang pertama sekali murabbi misali, manhaj yang sahih, dan bi'ah tarbawiyah. Itu minimal 3 rukun tarbiyah. Manhaj tarbawi, manhaj yang sahih ini ialah sistem tarbiyah yang meliputi, yang lengkap, yang sempurna semua aspek. Meliputi semua aspek. Aspek rohiyahnya, akidahnya, hatinya, aspek fikrahnya, kefahamannya. Fikrah kita bukan anti vaksin. Ini orang kata, kita ni anti vaksin fikrah. Dia satu fikrah kita. Kenapa dia satu fikrah kita? Dia anti vaksin. Kita pun anti vaksin. Saya kata kita bukan anti vaksin. Kita anti vaksin ke? Kita tak suka vaksin, tapi bukan anti vaksin. Habis anti apa, Ustaz? Kita ni anti Dajjal. Tentera dia. Anti jahiliah. Macam gitu. Oh ya ke, Ustaz? Iyalah, vaksin Dajjal punya pelan. Kita anti vaksin, dia tukar vaksin jadi gula-gula. Besok kita berkata gula-gula jangan makan. Anti gula-gula pula. Jadi kita kena faham fikrah. Fikrah ni apa? Apa fikrah kita? Kita kena ada fikrah yang betul. Apa fikrah? Fikrah kita itu adalah Islam itu sendiri. Fikrah tuna. Kefahaman kita ialah Islam. Apa maksud Islam? Islam bukan rukun Islam aja. Dah hafal dah rukun Islam, Ustaz. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji, semua tu saya dah hafal. Dah buat pun, Ustaz. Dah cukuplah Islam saya. Tak cukup. Islam tu yang kita sebut hanya tiang-tiang Islam je. Tiang-tiang. Kau ada 5. Yang lain apa lagi? Kemuncak yang dasarnya ialah duduk dalam tarbiyah. Islam mesti duduk dalam tarbiyah. Apa dalilnya? Sebab Allah perintah kita sempurnakan Islam kita. Masuk Islam dengan sempurna. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam seluruhnya. Jadi nak masuk seluruhnya kena proses diri kita. Kan? Seluruhnya apa? Maksudnya sampai peringkat nak minum pun bukan sekadar minum. Minum baca bismillah. Minum dengan perasaan rendah diri ke Allah. Ini daripada Allah. Aku ni hamba Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita dengan izinmu ya Allah aku minum. Bismillah. Nak minum pun ada tarbiyah. Makan, nak masuk tandas ada tarbiyah. Jadi mana kita nak kena belajar. Nak kena menghayati sunnah. Semua sekali. Itu kafatan. Allah perintahkan, wahai orang beriman, masuklah dalam Islam secara menyeluruh, kafatan, sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia musuh kamu yang nyata. Kemudian dalam ayat yang lain pula, yang kita dengar selalu dekat hari Jumaat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perkuatkanlah, benarkanlah, tingkatkanlah takwa kamu sehingga menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Kerana apa? Kerana orang yang benar-benar takwa itulah baru dia mati dalam Islam.
Orang yang duduk dalam proses takwa, meningkatkan takwa dia, duduk dalam tarbiyah, baru dia mati dalam keadaan Islam. Sebab tu Allah kata, kalau kamu tak tingkatkan takwa kamu dengan sebenar-benar takwa, kamu akan mati dalam keadaan tidak Islam. Dan janganlah kamu mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Kenapa? Macam mana nak mati dalam keadaan Islam tadi? Kita meningkatkan takwa kita. Macam mana nak meningkatkan takwa? Duduk dalam tarbiyah. Duduk dalam proses membina diri kita, islah hati kita, islah pemikiran kita, islah amalan saleh kita, islah akhlak kita. Barulah digambarkan sebagai orang yang duduk dalam tarbiyah. Sebab itu saya sebut, duduk dalam tarbiyah ni wajib. Bukan sunat. Kita ingat hari ni baca bismillah tu sunat. Tapi proses untuk kita menghayati bismillah, dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, menjadi hamba Allah yang sempurna, itu proses tarbiyah. Proses tarbiyah itu adalah wajib. Wajib. Sebab tu disebut menuntut ilmu pun wajib. Apa kata Rasul SAW? Talibul ilm faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Atau kata Rasulullah SAW. Menuntut ilmu. Talibul ilm. Menuntut ilmu itu adalah wajib faridah. Wajib ke atas muslim. Orang-orang Islam lelaki, muslimat dan orang perempuan. Wajib kata Nabi. Dan menuntut ilmu itu sebahagian daripada tarbiyah. Bukan tarbiyah lagi. Tarbiyah dia bukan menuntut ilmu sahaja. Tarbiyah dia proses belajar, mencari ilmu. Proses mengenal, menghayati ilmu. Proses mengamalkan ilmu. Proses beristiqamah dengan amalan yang diasaskan ilmu. Dan proses untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan akhir sekali proses untuk mempertahankan ilmu itu. Mempertahankan penghayatan itu. Iaitu mempertahankan Islam. Yang akhir sekali mempertahankan al-Islam. Jadi semua itu tarbiyah. Semua itu proses tarbiyah. Jadi tarbiyah ni wajib. Bukan sunat. Yang sunat tu baca bismillah sunat. Tapi nak menghayati bismillah, nak mengamalkan bismillah, proses nak dekat dengan Allah, nak mentauhidkan Allah, proses itu wajib. Kenapa? Allah sebut tadi. Kan, alangkah menuntut ilmu pun dah wajib, apalagi proses nak mengamalkan ilmu, lagi wajib. Proses nak membersihkan ilmu, ikhlas, lagi wajib. Proses nak istiqamah dengan ilmu dan amal, lagi wajib. Sebab itulah yang akan Allah SWT jadikan kita, gelar kita, panggil kita, dan masukkan kita dalam golongan hamba Allah. Dan sebagaimana Allah panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nampak? Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi. Nabi tak, Allah tak sebut Nabi. Memperjalankan hambanya pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. And Allah kata apa? Hambanya. Allah tak sebut nabinya, Allah tak sebut rasulnya, Allah tak sebut Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sesungguhnya maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Allah memuliakan manusia bila dia telah menggelarkannya, memasukkannya, menjadikan dia itu hamba Allah. Dia bukan hamba nafsu, bukan hamba manusia, bukan hamba dunia. Ini orang jadi hamba dunia. Kita ikut sistem Dajjal, kita jadi hamba dunia. Baik. Jadi kita lihat manusia akan terpecah kepada dua. Yang pertama, mereka yang duduk dalam proses tarbiyah, menjadi orang beriman yang tidak ada sikit nifak. Yang kedua, mereka yang duduk dalam proses proses jahiliyah, yang akan menjadi seorang yang munafik, dan akhirnya mereka ini tidak akan dapat bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Sikit pun tak ada iman, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebenarnya tajuk kita ni baru mukadimah, tak masuk lagi tajuk yang saya ada kat sini ni, yang saya dapat catat-catat ni, ada sebahagiannya kita dah masukkan. Insya-Allah malam ni kita sambung. Kalau malam ni saya tak jadi meeting, saya ada meeting malam ni. Nak jumpa dengan seseorang, beberapa orang, kata grup lah. Tapi kalau Allah izin tak jadi, insya-Allah malam ni kita sambung apa yang kita bincang petang ni. Tentang munafik itu. Kita ni kalau tidak sungguh-sungguh kita
kita faham tarbiyah, jalan tarbiyah, jihad, jalan jihad, dakwah, jalan dakwah, tak faham sungguh-sungguh, maka kita akan duduk di atas jalan jahiliyah. Apa kata Allah SWT? Apa firman Allah? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَّ إِلَّا الضَّلَلِ. Maka yang selain daripada al-haq itu adalah batil, sesat. Maka kita akan termasuk dalam golongan yang sesat. Wa iyyazubillahi min zalik. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat meningkatkan keimanan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat meneruskan perjuangan kita. Insya-Allah kalau ada rezeki kita sambung malam ni, insya-Allah. Insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim. Sebenarnya saya tak cakap banyak sangat benda nak cakap, tapi kan Allah izin setakat ni dulu kan, insya-Allah. Jadi kita nak solat asar sat lagi, insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kita baca doa Rabitah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamahat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fa'athik Allahumma rabitataha wa adiwuttaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتنا على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ampunikanlah dosa-dosa kami, kedua ibu kami, berilah kekuatan kepada kami untuk ikhlas, untuk hidupkan hati kami dengan iman dan taqwa dan ihsan. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk beramal dan istiqamah dengan amalan-amalan kami itu, ya Allah, sehingga mendapat husnul khatimah. Allahumma khtim alaina ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.